Best cuaca hari ni. Okay, Assalamualaikum. Selamat pagi. So hari ni hari Ahad, pukul 8 pagi. Akhirnya dapat juga tengok kereta. Jadi hari ni ada berita baik. Aku dah dapat dah akhirnya center console. Orang kata center console, ada orang kata armrest. Tapi bagi aku yang ni sebenarnya nama dia armrest lah. Center console tu kalau satu set sampai ke gear lever tu kan. Okay, jadi yang ni lah. Nak dapat benda ni yang jual asing daripada center console punyalah payah. Jadi kita tengok sekejap. Aku nak letak kat mana benda ni. Kita letak atas ni lah. Alright. Letak atas tu sampah. So inilah benda yang aku duk cari. Center console ni je. Okay. Kita keluar. Overall okey lah. Dia punya kualiti aku dah tengok. Benda ni pun 200 lebih. And harga makin naik. Sebabnya dashboard Lancer ni dah makin rare. And kalau ada orang jual pun, dia jual seketul lah. Maknanya dashboard sekali dengan center console semualah. So yang ni makin tak ada orang jual. Tak ada orang jual asing. So takkan aku nak beli dashboard lain kan. Tu yang aku plan nak tukar dashboard. Tapi sebabkan aku dah jumpa yang ni, so dah tak perlu tukar dashboard lah. Okay, kat dalam kita bersepah macam biasa. Okay, cuma yang ni aku nak kena tukar handbrake. Sama ada aku cari handbrake Lancer juga, ataupun aku kena cari handbrake perdana. Sebab sepatutnya dia belah sini sikit. So kena mod tapak sikit lah. So yang tu tak apa, kita tunggu handbrake tu ada dulu lah. Okay, jadi sebenarnya hari ni aku nak update pasal ni je lah, center console ni je lah. Okay, susah sebenarnya. Sebab nak cari barang-barang sekarang tengah time PKP ni memang susah lah. And semua barang yang aku nak ni semua barang yang bukan senang nak cari. So slow-slow lah kan. Okay, jadi alang-alang hari Ahad ni aku sebenarnya ada nak kena pergi vaksin pukul 11. Jadi aku fikir ada masa bangun awal hari ni, so nak buat satu video yang ramai orang tanya. Jadi aku dah tukar enjin nak dekat berapa dah? Setengah tahun. Okay, tapi aku dah janji yang korang, aku rasa nak dekat 20 orang kot tanya dekat komen. Setiap kali aku upload video lain pasal motor lah, pasal apa kan, semua nak tahu berapa kos aku habis untuk swap enjin kereta ni. Okay, jadi enjin ni, kalau korang tak tengok vlog aku yang sebelum ni, aku tukar enjin daripada 1.3 carburetor kepada 1.8 injection lah. 1.8 tu aku ambil yang single cam sahaja. Okay, jadi first kita kena tahulah. So enjin ni dia bukan daripada injection, daripada carburetor kepada injection. So cost wiring semua pun kena ada juga. So itu yang membuatkan dia punya cost tu lagi mahal lah. Tapi aku rasa aku punya cost untuk conversion ni, aku rasa antara yang paling murah kot. Okay. Okay, jadi sekejap. Okay, jadi inilah dia engine. So yang dah ditukar, aku rasa aku dah tunjuk kat korang 2-3 kali lah. Okay, so bateri ni tak kira lah. Bateri ni aku baru tukar, bateri ni baru habis kan. Okay, engine ni seketul. So ini yang akan effect korang punya harga untuk conversion. Berapa harga engine yang korang dapat seketul? Engine complete, bukan engine orang kata engine lantai lah, apalah kan. Tu engine kosong, tak ada lagi dia punya up ni lah. Okay, so sekarang ni kau kena cari engine yang complete. Macam aku jumpa engine ni dengan harga RM2,000 sahaja. Maknanya complete lah. Semua ni up ni apa semua, sekali dengan apa intake ni. So aku dapat ni semua seketul dengan harga RM2,000. Sebab apa? Sebab aku trade in engine lama.
So dia kira kepada lebih kepada tukar suka lah. So mekanik tu nak enjin aku sebab dia nak 1.3 carburetor untuk letak kat kereta orang lain. And then dia ada enjin ni. Mungkin ada orang downgrade lah, maknanya dia nak tolak enjin ni. So dia nak ambil enjin aku yang lama tu. So ada orang-orang yang macam ni, di mana dia orang dah tak nak mod kereta dia orang, ataupun dia orang nak jual kereta dia orang stok. Sebab harga kereta stok dengan kereta modified tak jauh beza. So dia orang nak dapat duit lebih, so dia orang tukar enjin lah stok. So enjin ni aku dapat dengan harga RM2,000 sahaja. Okay, jadi sebenarnya nak kata secara pendeknya, kos enjin sekali dengan kos tukar, maknanya swap enjin, proses pomen tu buka enjin lama masuk enjin baru, hanyalah RM1,000. Jadi total cost adalah RM3,000 lah. RM2,000 enjin dan RM1,000 dia punya labor cost dia punya workmanship punya cost. Jadi RM3,000 sahaja. RM3,000 tu maknanya enjin tu dah dapat seketul dalam ni, dah siap pasang apa benda semua. Okay. Tetapi nak tukar enjin, bukan tukar enjin je. Boleh kau nak tukar, enjin dah berjalan, kereta dah boleh berjalan lah. Tapi bila dah tukar enjin, ada satu benda yang memang wajib kena tukar sekali lah. So yang tu aku nak cerita. So tadi RM3,000 je kan. So first thing, lepas dah tukar enjin tu, korang kena tukar brake servo lah. So brake servo macam aku punya ni, aku ambil yang Evo punya. So dia besar, sebab enjin dah besar. Kalau dulu brake servo ni, yang warna hitam kat belakang tu, dia dalam besar ni je. So sekarang dah gedabak besar lah. Okay. So aku dah try brake servo tanpa tukar dan tukar. Memang berbeza lah dia punya stopping power dia. So boleh kata wajib tukar lah. Okay. And bila korang nak tukar enjin, korang nak pergi puspakom pun, memang dia tengok benda-benda macam ni lah. Brake servo dah besar ke belum, disc brake belakang apa semua. Okay. And cerita pasal disc brake belakang. So disc brake belakang pun sebab aku punya hari tu dah drum balik, so aku kena tukar balik disc brake belakang. Kalau tak lepas untuk GPG lah. So disc brake belakang ni pula aku ambil daripada Wira, tak silap, Wira 1.6. So dia punya caliper dia dah warna kuning dah. So aku rasa okey lah kot dengan kereta ni. Okay. And itu pun antara option yang paling murah lah. Boleh je aku nak upgrade daripada GSR punya. Aku ingat memang nak upgrade daripada GSR ataupun Evo. Tapi as of now, untuk brake belakang aku rasa this one is enough kot. And memang aku dah test, memang aku puas hati lah dengan punya stopping power punya performance lah. Okay, jadi brake servo dengan dis tu, situ pun dah RM1,000. Ni dah RM1,000. Additional RM1,000. Barang sekali dengan kos pemasangan lah. Okay. So situ dah naik lagi RM1,000, dah jadi RM4,000 lah. Tapi maknanya bukan dapat enjin lah. Maknanya korang dah upgrade all around kereta ni. Maknanya dah capable for handling 1.8 punya power lah, punya torque, punya acceleration and everything. Okay. And then ada tambah intake. So intake ni pun yelah, sebab kita dah tukar enjin, sekali kita pasang intake lah. So intake ni sebenarnya aku nak sampai ke sini, aku nak letak bateri ni ke belakang. Tapi yelah, kita nak cut cost, so kita letak intake bateri ni kat depan. Kalau tak, kena buat wiring all the way ke belakang. So intake ni pendek sampai sini je lah. Okay, and intake ni pun tak ada lagi proper tempat pegang dia. So kalau korang tengok, dia just stay kat sini je dulu. So intake ni pun aku nak kena mod balik lah. Alright. So apa lagi yang aku tukar? And then aku tukar ni, this one. So this one aku tukar radiator ni. So aku buat yang memang this one yang 2 fan punya. So this one aku pun ambil daripada, aku tak ingat lah ambil daripada mana, but this is from Half Cut shop lah. Definitely bukan Satria punya lah, tapi dia masuk Just Snatch dah. Tersilap aku yang Wira punya rasanya. Okay. So aku tukar ni sebabnya aku nak better aircon punya performance. So sekarang aircon dia dah sejuk compared to kereta aku lama itu. Dia okay, tapi bila dah lama tu dia tak sejuk sangat. So bila dah tukar ni much better lah. Okay. So yang ni pun tukar sekali. So yang ni dalam 400 macam tu jugalah.
dalam 400 apa semua. Okay, other than that, ada lagi sebenarnya, tapi yang pentingnya yang itulah. Ini pun tak termasuk. Sepatutnya ada banyak lagi yang kena buat sebenarnya. Macam stage 1 lah basically kan. Aku nak kena tukar puli, aku nak kena masukkan fuel pressure regulator, benda-benda macam tu lah. Okay, sekejap. Okay, situ dah 4,000 lah dah. Okay, jadi dah 4,000 lebih dah. Okay, lepas tu yang tukar adalah bila buka hari tu, nampaklah ada problem-problem lain kan. So yang ni bukan cost di mana direct to engine, tapi bila dah buka engine tu dia nampak. So dia buat sekali. Yang pertama adalah steering rack. So steering rack itu aku banyak ada loose. So tak best lah kan, dah tukar engine, steering rack pula, steering feel pula loose. So tukar steering rack kepada yang baru lah, yang half cut yang ok punya. Okay, lepas tu bushing semua tukar. Alang-alang dah tukar engine kan, dah angkat engine tu kita tukar all the bush. Okay, lepas tu mounting cross member. Okay, lepas tu all seal drive shaft tukar juga. Okay, lepas tu drive shaft tukar pada drive shaft pendek. Itulah. And then alang-alang bila dah tukar sekali tu, kita servis sekali brake depan. Brake depan pun tukar. Lepas tu gear level bush pun kita tukar. Basically bila kita dah buka engine ni, semua benda yang kita nampak tak okey, kita tukar lah. So sekarang dekat bahagian ni memang dah tip top. Just aku sekarang ni aku tak puas hati sikit pasal dia punya suspension lah. Okay, sebab suspension sekarang ni aku sebenarnya tengah nak carinya F-Tune punya. Tapi masalahnya F-Tune ni dia tak ada dekat Kuantan. Tak ada official dealer for F-Tune in Kuantan. Aku pernah rasa F-Tune punya adjustable, aku memang suka. So yang tu lebih kurang dalam 2008, 2000 juga lah, 2000 plus. So hopefully aku boleh dapatkan adjustable tu lah. Sekarang dah pakai adjustable dah, but this one aku tak ingat brand apa. Tapi Malaysian punya brand, so biasa je lah. Okay, not that very well made lah bagi aku. Okay, alright. So apa lagi ya? So yang ni Aerospeed punya ni plug punya tu. So yang tu pun dah pasang, tak rasa apa-apa performance pun, walaupun on paper kata ada. So mungkin aku yang tak rasa, mungkin aku tak push lagi kereta ni betul-betul. And then this one ada heat blanket. So heat blanket tu pun memang dah pernah dipasang dekat enjin ni sebelum ni. Jadi aku cakap kat komen tu tak payah buka lah, biar heat blanket kat situ lah. So bagus juga kan, tak payah aku nak pasang heat blanket lah. Jadi itulah dia. So bila dah campur semua, jadi total cost is around RM5,000. Jadi bila aku tanya orang-orang lain, dia kata RM5,000 tu dapat enjin je. Dapat enjin dan pasang je. So jadi aku ni dapat enjin, tukar brake belakang, brake depan pun servis. Okay, lepas tu everything lah. Aku dapat drive shaft, aku dapat tukar drive shaft, tukar steering rack, everything lah. Boleh kata semuanya aku cerita tadi. So bukan dengan RM5,000, aku basically dapat almost all new lah. Aircon set semua, all the radiator semua. Jadi aku dengar ada orang kata dia upgrade engine RM5,000 harga enjin saja. So aku RM5,000 dapat everything lah. Okay, I know RM5,000 tu is not cheap, but aku just nak beritahu, enjin tu korang boleh dapat dengan harga RM2,000, 1.8, RM2,000. Okay, jadi aku rasa itu je kot hari ni. Jadi aku just nak beritahu aku happy sebab aku dapat armrest ni. Okay, so dah pasang nanti, boleh lah interior pun sikit-sikit kita buat kan.
Okay. Jadi bolehlah ramai yang tanya, kau nak tukar enjin, kan. Jadi sekarang you get the idea lah. Tapi mungkin kat kawasan korang mungkin mahal sikit lagi, mungkin murah sikit lagi. Okay. Dan just pastikan korang ada mekanik korang lah. Okay. Dia kenal dengan mekanik. Kalau korang tak kenal dengan mekanik, main hantar je, dia tak kenal korang, susah nak kau tim harga, susah nak bincang betul-betul. Dia pun nanti kalau korang tak kenal, layan tak layan kan. So make sure korang ada mekanik yang betul-betul okay, and pastikan bukan orang biasa-biasa lah yang boleh tukar enjin ni kan. Pastikan mekanik yang betul-betul korang percaya lah. Bukan main terjah je mekanik terus. Sebab mekanik sekarang macam-macam cerita kan. Lepas aku cerita yang pasal Zaki Spec tu, macam-macam orang cerita kat aku pasal bengkel tu, bengkel ni, ada hantar email lah, apalah. Jadi memang banyak lah case. So just be careful lah. Okay. Macam aku ni pun cost total duration nak siapkan enjin ni sebulan juga, sebulan lebih. Okay. And then satu lagi korang kena pastikan bukan seminggu je hantar ni boleh siap apa semua. Dia not like that lah. Sebab selalu Pomen ni dia ada 2-3 kereta dia buat sekali, and kadang-kadang nak tunggu barang. So just give them time untuk buat kereta korang elok-elok lah. So sebulan tu is a logic punya ni lah. Aku pernah tengok orang swap engine seminggu pun ada juga. Tapi dia betul-betul fokus ke satu kereta lah. Tapi normally it takes around 4 to 6 weeks lah untuk siapkan kereta yang macam ni lah. So memang korang kena tinggal kereta korang lebih kurang sebulan lah. Okay, so aku rasa itu je. So aku buat vlog ni pun sebab armrest dah sampai, so aku boleh fokus ke interior. Okay, and then dulu kan clutch banyak slip, so sekarang clutch dah okay. So aku biar dulu clutch tu, walaupun ni clutch biasa, but it's adequate. Aku nak fokus pada comfort dulu, so that aku boleh bawa family nak weekend ride ke apa kan. Okay, and other than that memang okay, aku puas hati sekarang ni dengan kereta ni. Yelah, dia punya suspension dia still very hard lagi. Mungkin kalau aku tukar yang F-Tune nanti, aku tukar yang comfort lagi lah. Okay, comfort spec sikit lah. Okay, yang road spec sikit lah. Tak ada nak ambil toge spec ke kan, track spec ke, tak ada lah. Alright gang, jadi itu je lah hari ni. So tak ada apa-apa pun. Aku just hopefully boleh jumpa handbrake ni dalam masa yang terdekat lah. Sebab aku memang nak pasang. And then bila dah pasang nanti, hopefully sampai dengan masa yang sama dengan shock shifter lah. Jadi aku boleh terus letak shock shifter kat sini, and then aku boleh terus pasang proper ni lah, armrest kat sini. Okay, dengan handbrake yang baru lah hopefully. Okay, other than that, dashboard ni sekarang ni pun dah okay. So not perfect, macam contoh yang ni ada hilang satu, tapi much better daripada dulu lah. Jadi so yang ni semua dah fix in place. So yang ni pun aku dah jumpa actually. So ada orang jual yang baru, maknanya dia new old stock katanya. Jadi tapi mahal lah. Yang ni 300, yang tu 300, yang tu 300. So nak aircon vent sahaja untuk dashboard ni 1000 lebih sikit kot. Jadi aku tak rasa berbaloi lah. Jadi aku just refurbish balik yang ni, aku buat dia elok balik. So sekarang okay lah, just nak bagi aircon je kan. Okay, other than that, so yang ni still working, yang ni working. So yang ni mungkin nak tukar baru. Yang ni kalau korang tengok memang tak functioning dah. Aku buka kat belakang ni pun dah tak ada wire yang sambung, yang give it the power lah. So yang ni aku perlu tukar baru, and then baru sambung balik. Tapi yang tu bukan nak the priority lah right now. Okay, all the meters still functioning. So yang ni pun aku ingat nak cari yang proper manual punya, sebab yang ni actually is the meter for the auto. Tapi biasalah kalau dashboard ni, kalau nak cari yang ni pun dah setahun. Yang ni tak tahulah kan. Nanti kalau ada, adalah. Okay, and then the side one. This side one ni aku dah jumpa klip dia, aku dah order. So supposedly sampai next week juga. So next week ni banyak ni kerja untuk Satria ni. Okay, untuk eksploitasi Satria ni lah. Alright, jadi aku rasa itu je lah hari ni. So aku dah lewat nak pergi vaksin. Hopefully tak mati. Okay, Assalamualaikum. Bye.